Banjir besar telah melanda beberapa buah negeri terutamanya di Kelantan, Pahang dan juga di Terengganu. Bencana ini menyebabkan pelbagai pihak telah menyumbang bakti untuk membantu mangsa untuk meringankan beban mereka. Persoalannya di sini, apakah usaha yang perlu dilakukan dan apakah suatu bentuk bantuan yang kita boleh berikan kepada mangsa banjir ini. Ikuti mereka yang telah berpengalaman dalam isu ini bersama saya, Mat Fahmi, dalam What Say Youth. Khairul Anwar Abdul Manap, Ketua Operasi Misi Bantuan Banjir Pelajar Islam Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang setia bersama kami di What Say Youth di mobtv.my. Anda bersama saya, Mat Fahmi Samsudin, dalam rancangan Bola Bicara ini yang mana kita tampilkan seorang anak muda yang akan berkongsi berkaitan dengan pengalaman beliau ketika peristiwa banjir besar di Semenanjung Malaysia baru-baru ni. Terima kasih, Saudara Anwar. Pengalaman banjir ini bukan kali pertama ataupun kali yang keberapa? Bukan tahun ni saja ataupun ada pengalaman lain sebelum tu? Sebelum ni saya pernah mengikuti jugalah pengalaman banjir beberapa tahun jugalah. Bermula di Kedah, di Johor dan juga tahun lepas di Terengganu dan di Kuantan. Nampak perbezaan tak? Kalau kata banjir kali ni difahamkan paling teruk dan paling beri impak yang besar kepada negara. Okey, pada pandangan saya, supaya ada pengalaman lah. Banjir kali ni memang paling teruk lah yang saya lihat, terutamanya di Kelantan lah. Yang saya fikir benda ni tak dijangkakan lah. Kalau yang lepas kita tengok masih lagi boleh barang-barang diselamatkan dan sebagainya kan. Tapi kali ni habis. Kebanyakannya rumah-rumah, boleh kata isi rumah dan sebagainya. Dan ada juga kadang-kadang, ada juga sesetengah tempat individu tu sendiri tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Maksudnya ada juga yang kita dengarkan kematian, yang malah kehilangan keluarga dan sebagainya. Sebab orang kata juga, maksudnya kalau kita boleh jangkakan juga, orang sebut bahawa banjir kali ini adalah seperti tsunami. Tsunami itu one off, tapi tsunami di Kelantan terutamanya, dia bertakung dalam tempoh yang lama. Betul, kalau kita tengok dari segi geografi dan dari segi apa yang berlaku kan, bila air hujan turun dan air di laut juga tidak ombak juga kuat. Jadi sebabkan itu berlaku takungan air itu di sungai kan, tidak dapat mengalir ke laut. Jadi kat sebab itu mengambil masa yang lama lah. Kalau sebelum-sebelum ni sempat saya bertanya juga kepada penduduk di kampung kan, kalau kita tengok sebelum ni kebiasaannya air tu seminggu dah surut. Tapi kalau kali ini dia melebihi seminggu. Dan kalau kita lihat contohnya air di Sungai Pahang kan, saya baru balik daripada Temerloh. Kalau sebelum ni dalam 20 lebih dia punya ketinggian. Kalau sekarang ni melebihi 30. Jadi paras air tu memanglah sangat berbahaya lah. Dan kalau ada kawasan-kawasan dia macam pulau, air mereka dikelilingi oleh air. Jadi mereka tak boleh bergerak lah, walaupun mereka tak kena banjir, tapi mereka dikelilingi oleh air. Jadi itu juga salah satu keadaan lah yang berlaku. Maksudnya walaupun mereka rumah ni okey, tak kena banjir, tapi dia tak boleh akses keluar daripada kawasan tu. Bila Anwar pergi ke tempat kejadian, tempat banjir, mungkin banyak di negeri Terengganu, mungkin Kelantan, Pahang. Tempat tu mungkin sekarang ni dah bergenang ke, ataupun masa tu nak air baru nak naik, ataupun sekarang ataupun dalam keadaan dah surut? Okey, mula-mula saya pergi bersama dengan PKPM, bersama-sama dengan skuad prihatin ABIM lah. Okey, dan juga Majlis Belia Malaysia. Bila kita pergi tu, masa pertama kali kita pergi semasa Christmas. Masa kita pergi tu Pahang belum banjir lagi. Maksudnya yang teruk ni di Kelantan dan di Terengganu. Saya sempat pergi di Kemaman, Dungun, masa tu air memang tengah naik. Ada satu sekolah tu, di sekolah kebangsaan Neo, masa kami pergi tu air tak naik, tapi lepas kami pergi air naik. Jadi kami sempatlah menghantar barang-barang, makanan, sleeping bag di sana lah. Dan kalau pengalaman yang saya ingat yang paling mencabar bagi saya, di Pasir Pekan lah, di sekolah kebangsaan Pasir Pekan di Kelantan, kami terpaksa mengharungi air setinggi pinggang, masuk dalam air menolak bot untuk hantar bantuan makanan. Kalau di sana bantuan makanan tu bila kita hantar untuk malam ni, esok dia akan pakai. Jadi kalau maksudnya setiap kali makan mereka kena mencari bantuan. Sebab yang saya difahamkan, bantuan makanan ni kalau tempat-tempat
pusat pemindahan yang telah digazetkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, mereka akan bagi JKM akan hantar makanan, bantuan kesihatan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni kita kena tengok, kalau di Kelantan ni banyak sangat tempat-tempat pemindahan yang dibuka sendiri, yang tak digazetkan. Bukan di bawah peruntukan bukan MKN di bawah peruntukan MKN. Jadi di situ kebanyakan ni NGO yang turun yang memberi makanan lah. Itu berdasarkan pemerhatian yang saya lihat lah kalau di Kelantan. So memang sangat banyak tempat-tempat yang tak digazetkan. Jadi kalau tengok trend bantuan yang diberikan oleh orang muda, mahasiswa, NGO ni, bagaimana nampak kepada trend untuk menyelamat mangsa banjir ni? Okey, selalunya kalau kita sebagai sukarelawan, saya sebagai sukarelawan, di peringkat kita diajar untuk lebih fokus kepada proses pasca banjir. Maksudnya semasa banjir, proses rescue ni dia bukan tanggungjawab sukarelawan. Tapi kalau kita lihat di Kelantan sebagai contoh, bila saya pergi tu, kita juga bersama-sama menyelamatkan mangsa. Sebab maksud fasa dia ada fasa-fasa rescue, menyelamat kan, maksudnya membina kan. Tapi semasa kita pergi tu, air tengah naik dan sebagainya, sukarelawan kita juga terpaksa lah menggunakan life jacket untuk membantu mengeluarkan mangsa. Kerana kekurangan, saya ingat pegawai-pegawai ZEPAM sebagainya memang banyak, tapi sangat banyak kawasan, jadi memerlukan juga sukarelawan kita ni untuk di training untuk menyelamatkan mangsa. Walaupun kita pergi ni, sepatutnya kita pergi sebagai sukarelawan membantu menyelamatkan, mengisi dari segi psikologi kanak-kanak yang trauma. Itu antara yang tapi berlaku lah. Tapi kalau kita dengar juga sukarelawan yang ingin menyelamat, ingin membantu, tapi akhirnya mereka dibantu. Menyusahkan pula orang yang memerlukan bantuan. Betul. Sebab itu sebagai sukarelawan kita kena sedar, kalau kita tak boleh buat, kita jangan buat. Kalau dalam prinsip sukarelawan, kita memang tak dibenarkan untuk menyelamatkan mangsa kalau kita tidak mempunyai peralatan yang cukup. Yang ini juga peringatan lah kepada sukarelawan-sukarelawan, aktivis-aktivis yang membantu mangsa banjir. Seharusnya begitu. Maksudnya proses menyelamat ni ialah proses yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berwajib, maksudnya agensi kerajaan lah. Dia bukan lagi di bawah tanggungjawab kita. Maksud selepas daripada itu barulah peranan kita. Itu baru peranan kita. Maksudnya peranan mahasiswa ni, saya ingat peranan anak muda ni membantu membersihkan sekolah, membersihkan hospital, membersihkan rumah, selain juga mengisi kehidupan lah, maksudnya dari segi program dengan kanak-kanak. Sebab kat situ kalau kita pergi ke pusat penempatan, kadang-kadang kita lihat kanak-kanak ni ada yang trauma, ada yang tak buat apa dan sebagainya. Kita lihat kesedihan itu berlaku. Dari segi coordination bagaimana pula? Memang ramai, saya rasa ramai yang nak bantu ni. Mungkin setiap minggu, cuti hari minggu, ataupun ialah dengan kekangan peperiksaan masa pelajar, maksudnya orang muda tu. Kita nampak sesuatu benda yang mungkin perlu, bagaimana nasihat kepada orang yang nak bantu ni? Kalau di peringkat kami, di peringkat PKPM, kita memang menyeru semua mahasiswa terlibat untuk mengambil peluang dan ruang ini dalam proses kita mengenal masyarakat dan kita melihat kejadian yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sebab itu kita susun jadual kita. Selepas exam dia boleh pergilah. Semasa exam mungkin dia tak sempat nak pergi. Jadi kalau sekarang ni, kalau kita lihat IPTA dah banyak yang dah nak habis exam. Kalau kita lihat universiti juga sudah menghantar bantuan sukarelawan. Tapi yang saya lihat semasa bantuan banjir juga, masyarakat yang bukan student, maksudnya yang dah kerja dan sebagainya kan, dia juga turut membantu. Ada yang ambil cuti semata-mata untuk pergi ke kawasannya. Saya ingat macam minggu lepas, walaupun dia memang ada seorang sahabat ni, dia daripada Gua Musang, dia nak sangat balik ke kampungnya di Gua Musang, tapi disebabkan trip yang kita pergi ni bukan di Gua Musang tapi di Kota Baru, dia tetap pergi. Sebab dia apa yang dihasratkan, apa yang diimpikan, dengan hasrat dia membantu kawasan orang lain, ada juga orang yang akan membantu kawasan dia. Jadi saya ingat proses banjir ni juga menerapkan nilai-nilai murni yang membantu masyarakat. Yalah, nilai murni satu ada juga yang datang sebab saya tak pernah pergi Kelantan. Kuala Kerai tu saya baru tahu rupanya ada Kuala Kerai atau Manik Urai di Kelantan. Jadi datang tu sebagai pelancong, ataupun dia datang tapi dah tak tahu nak koordinate sebab
ramai sukarelawan tak tahu nak buat apa. Jadi macam mana nak menyelesaikan isu? Okey, di peringkat kita, di peringkat BKPM, Skop Perhatian, kita memang ada tempat-tempat yang kita pergi ni, kita akan pastikan kita ada base dan ada kerja yang nak digerakkan. Kita bukan pergi melulu. Yang tu juga kita kena lihat, kadang-kadang ada setengah orang dia pergi sahaja tanpa tahu hala tuju. Itu juga agak bermasalah sebenarnya. Dia akan menyusahkan. Niat dah baik dah, niat dah baik dah, tapi pergi tahu. tanpa ada tujuan kan. Jadi sebab itu kalau yang apa yang kami buat, kita pergi, kita kena pastikan di bilik operasi kita di negeri itu dia bersedia menyambut kita lah. Dengan adanya tempat penginapan, surau dan sebagainya untuk sukarelawan, dan ada kawasan dapur untuk kita masak untuk makanan sukarelawan juga. Sebab itu kita kena pastikan sebelum kita pergi menghantar sukarelawan ni, ada tim yang riki dulu. Kawasan mana kita nak pergi, tempat mana yang kita nak bersihkan. Jadi saya ingat itu memerlukan satu proses lah. Sebab tu di peringkat kita KPM bersama-sama dengan ABIM dan Majlis Belia Malaysia, kita buat begitu. Kita pergi dahulu riki, kemudian baru kita hantar sukarelawan 2-3 bas untuk membantu. Setakat ni berapa ramai sukarelawan yang telah bersama ataupun yang akan bersama? Okey, setakat ni kita telah hantar lebih kurang dalam 300. Okey, 300 sukarelawan dengan pelbagai tempat. Di Kelantan, di Pahang dan di Terengganu. Jadi saya ingat minggu ni juga akan ada beberapa bas, tapi dengan kita fokus di Pahang, di Temerloh dan Kuala Kerau. Jadi kita ambil tempat yang pelbagai lah, dan kita fokuskan kali ni untuk membersihkan sekolah. Sebab kalau yang lepas ada satu tim KPM dan ABIM bersama-sama dengan Ikatan Pelajar Islam Pahang, kita pergi ke Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar. Sekolah ni difahamkan kawasan Pulau Tawar ni di Jerantut memang tak pernah banjir. Tapi bila banjir kali ni memang sangat teruk lah. Dengan tiang gol yang kita tengok memang dah tercabut, pagar runtuh. So memang tak dijangkakan lah. Masyarakat kampung pun dia kata tak dijangkakan banjir kali ni. Ini pertama kali mereka merasai banjir. Jadi di situ juga ada tempat yang dia tak sempat nak bersiap untuk banjir. Feedback dari orang kampung macam mana? Dia punya realiti yang berlaku ketika ini. Maksudnya kalau kita tak boleh gambarkan, nak baca melalui kenyataan di akhbar, mungkin kita boleh baca sepintas lalu, tapi mungkin bersama dengan orang kampung yang ada kesan psikologi yang mungkin boleh kongsikan juga. Memang kita bertemu, memang rasa sedih tu memang sangatlah. Tapi dalam pada masa yang sedih ni juga mereka menganggap ni satu ujian lah dalam kehidupan. Tapi walau macam mana pun mereka, kalau kita lihat proses bantuan daripada masyarakat tu memang sangat dihargai lah. Terutamanya dari segi makanan, peralatan keperluan harian, peralatan kebersihan, contohnya towel, berus gigi, ubat gigi, sabun. Jadi itu juga mereka sangat hargailah. Cuma kadang-kadang ada juga tempat-tempat yang kita kena tengok, tempat-tempat yang kadang sukarelawan tak masuk lagi. Ada juga tempat-tempat yang dia tak boleh nak akses. Jadi itu juga memerlukan satu proses lah, saya fikir, untuk kita. Kadang-kadang kita sendiri, walaupun kadang ada juga kawan-kawan saya yang dia orang Kelantan, dia pun tak pernah lalu kawasan tu. Tapi bila kita pergi riki ni, inilah pertama kali masuk ke kampung tu, laluan balak dan sebagainya kan. Jadi kat situ kita lihatlah bagaimana banjir ni dia memberikan satu juga kelebihan kepada masyarakat untuk kenal lagi kawasan-kawasan tu. Mungkin persiapan kepada sukarelawan supaya tidak menyusahkan orang di sana. Apa persediaan yang perlu dilakukan? Apa yang perlu bawa, apa yang tak perlu dibawa, ataupun di peringkat pengangkutan tu apa yang kita kena bawa dari sini, tak perlu sana? Di peringkat kalau sekarang ni di peringkat sukarelawan, kita sangat menggalakkan untuk bawa sarung tangan. Sarung tangan sendiri dan kasut puas cukang tu, kasut boots yang untuk kita masuk ke banjir kan. Sebab kalau tengok semalam tak tumit tinggi jangan bawa high sebagainya, dan fokus kepada saya ingat dari segi peralatan kemas, barang kemas tak payah bawa lah. Pakaian mencukupi lah, pakaian untuk mencukupi, dan keperluan untuk mencuci lah. Yang tu fokus kepada yang perlu dibawa lah. Power bank
Cuma sekarang ni kalau di peringkat akses komunikasi tu, bila kita sampai sana tak sempat. Ada tempat-tempat yang kita tahu electricity dia agak terhad. Contohnya masa saya pergi ke Kelantan itu memang kita memang beberapa kali terputus. Sukarelawan tak perlu pakai lah. Tak perlu nak melaporkan jadi wartawan. Ada seorang dua sajalah. Seorang dua yang kita fokus kepada tim media untuk melaporkan daripada kejadian. Sebab kadang-kadang benda ni bukan keperluan yang sangat berkehendak lah ketika itu. Jadi orang kata selfie kan di tempat kejadian kan, tapi tak adalah, tak membantu sangat kan. Jadi itu antara yang perlulah. Cuma untuk kenderaan, kalau permulaan dahulu memang kita advise untuk bawa tong minyak sendiri ataupun diesel. Tapi sekarang ni saya fikir dah banyak tempat-tempat yang dah ada, dah mudah untuk mendapatkan diesel ataupun petrol lah. Jadi itu bukan satu keperluan untuk sekarang ni lah. Tapi walau macam mana kena bawa untuk tim-tim yang ricky, maksudnya 4x4 dan sebagainya, supaya mudah untuk kawan tim 4x4 ni dia akan masuk ke kawasan yang hutan dan sebagainya kan. Kadang kawasan-kawasan ni orang tak boleh akses. Jadi itu keperluan untuk bawa keperluan begitulah, maksudnya torchlight untuk sukarelawan kan, itu juga perlu. Tadi segi sumbangan, ramai lagi yang nak memberi ataupun yang telah beri, tapi sumbangan dalam bentuk diri itu mungkin sukarelawan lah, tapi maksudnya barang bantuan yang bagaimana sekarang? Okey, pada pandangan saya untuk buat masa sekarang ni, keperluan yang sangat-sangat mendesak dia bukan pakaian lah. Pakaian ni bukan prioriti yang sangat. Jadi kepada masyarakat Malaysia yang nak membantu, saya fikir antara keperluan ni lah water jet untuk mereka membasuh kawasan rumah dan sebagainya. Dan kita sedang fikirkan untuk bawa tangki air. Sebab bila tangki-tangki air yang kita kena hantar di setiap kawasan. Sebab air di paip tu tekanan dia rendah. Jadi bila guna water jet ni tak berfungsi lah, kerana ada tempat-tempat yang tak boleh berfungsi. Selain itu juga keperluan kehidupan mereka, contohnya macam beras, keperluan makanan lah, beras, sardin, roti. Saya ingat barang-barang makan, biskut, itu sentiasa kena dihantar lah. Tapi peralatan kalau kata rumah pun dah hilang, mesin basuh rosak, barang dapur pun tak boleh nak masak. Dapat beras dah cukup untuk 3-4 bulan. Itu yang kadang kita kena tambah jugalah, macam tu ni dapur gas. Ada juga kita tengok di Facebook dan sebagainya, ada juga setengah NGO dia menghantar dapur. Dia beli dapur satu-satu, dia hantar pergi ke setiap rumah, satu dapur, satu penyapu, lepas tu satu set barang barang keperluan, package. Jadi ada keperluan untuk kita specialize. Maksudnya bila kita sebut tentang bantuan sukarelawan ni, semua datang dalam keadaan nak bantu, ya betul, tapi kalau tak ada peralatan pun tak boleh, air pun kalau tak ada, elektrik pun tak ada, jadi menyusahkan tadi. Jadi perlukah untuk kita beri specialize kepada setiap NGO ini? Maksudnya NGO ataupun pihak-pihak tertentu ni fokus macam tadi, hanya fokus bahagian dapur saja, ini bahagian generator set dan juga mungkin water jet. Keperluan tu bagaimana? Okey, pada pandangan saya lah, sebab kadang-kadang setiap NGO ni dia ada niche masing-masing. Macam di peringkat kita, niche kita ni membersihkan. Membersihkan. Jadi keperluan kita ni fokus kepada macam water jet, keperluan tangki air, itu keperluan. Ada NGO mungkin dia fokus kepada untuk memberikan makanan ataupun dapur sahaja. Jadi dia melihat kepada niche masing-masing lah. Dan saya fikir koordinasi antara NGO ni juga sangat perlu sebenarnya untuk memudahkan lagi penyusunan untuk kita menghantar bantuan. Koordinasi NGO satu. Bagaimana melihat kepada bantuan kerajaan sedia ada sekarang ni? Adakah memuaskan ataupun ada lagi kelompongan yang perlu dibagi? Di peringkat saya secara personal lah, secara saya sendiri, saya fikir perlu lebih lagi lah. Maksudnya belum lagi sampai tahap untuk kita memuaskan lah. Dari segi persiapan MKN untuk menghadapi banjir, terutama ni di pusat-pusat penempatan, kalau kita lihat masih lagi kurang. Kurang dalam bentuk apa? Contoh, saya bagi contoh, sepatutnya bila kita tahu, sebagai contoh kawasan-kawasan penempatan yang sudah dimaklumi memang tempat itu kawasan banjir dan sekolah tu akan jadikan tempat untuk penempatan mangsa banjir. Seharusnya MKN sudah ada SOP untuk sekolah tu. Berapa keluarga satu bilik darjah sebagai contoh. Toilet kena dibina dengan lebih. Ini tidak ada benda-benda begitu.
Jadi dia menyusahkan jugalah kepada masyarakat. Contohnya tempat warga emas sebagainya, kadang ada yang di tingkat 3 dan sebagainya. Memang saya melihat benda tu di kawasan-kawasan banjir ni. Jadi sepatutnya SOP tu dah kena ada di peringkat setiap penempatan di pusat banjir. Tapi benda tu tak berjalan. Tapi persediaan, kita kata ada banyak gelombang. Kita tak tahu sekarang ni kita berada di gelombang yang berapa. Jadi sejauh mana persiapan supaya kita datang, mungkin ada lagi banjir yang besar akan berlaku. Sejauh mana itu juga sebagai persediaan tim sukarelawan? Okey, kalau yang saya difahamkan hari itu ialah gelombang kedua kalau di Kelantan, menanti gelombang yang ketiga. Tapi gelombang ketiga ni belum lagi dapat maklumat lah bila kan. Selalunya kalau di Kelantan ni, kalau gelombang yang ketiga ni gelombang yang kata paling teruk lah sebenarnya, yang akan yang air tu lagi tinggi lah daripada gelombang yang kedua dan gelombang penghabisan. Cuma sekarang ni dalam proses, maksudnya masing-masing kena berjaga-jaga lah, bersiap dengan apa kemungkinan yang berlaku lah. Sebab itu ada setengah tempat kita daripada NGO kita rasa pusat penempatan ni tak boleh lagi ditutup. Kalau kita tengok contohnya di Kuala Krai, di Mani Urai kan, maksudnya pusat-pusat penempatan yang digunakan tu masyarakat memang tak boleh balik lagi. Sebab tu kita di peringkat ABIM juga keluarkan kenyataan supaya penempatan ni diteruskan. Sebab mereka dah tak ada rumah. Dia duduk mana? Jadi itu juga yang perlu dilihat lah, maksudnya keprihatinan di peringkat kita lah. Elemen psikologi khusus kepada kanak-kanak. Banjir dia orang suka, kita pun dulu kalau banjir kita main lahir. Tak timbul lagi. Tapi bila masuk sekolah nanti, mungkin ada yang pakai pakaian baru, ada yang mungkin terlibat dengan banjir, maka tak ada pakaian. Jadi bagaimana melihat kepada psikologi kanak-kanak terutamanya yang akan memasuki alam persekolahan dalam tempoh terdekat ni? Okey. Sempat saya berbual lah minggu lepas di kawasan Jerantut lah, di kawasan sekitar tu. Mereka memang tidak bersedia lah. Saya rasa tidak bersedia mentally dan fizikal ni tidak bersedia lagi untuk masuk ke sekolah lah, dalam keadaan rumah yang nak kena cuci dan sebagainya kan. Tapi apapun dengan keadaan pakaian yang tidak ada dan sebagainya, sebab itu mereka juga memintalah supaya pakaian sekolah ni dihantar bantuan ni buat masa sekarang. Buat masa sekarang ni sudah masa ni untuk kita hantar bantuan pakaian sekolah kepada kanak-kanak di sekolah lah. Jadi sebab itu saya fikir itu juga satu proses lah, maksudnya bantuan NGO untuk hantar pakaian sekolah. Sebelum pergi kepada rayuan terakhir yang mungkin anda akan sebut, elemen keagamaan tadi, mungkin sebut tadi redha terhadap ujian ini, tapi maksudnya pengamalan dari segi amalan sembahyang berjemaah, bagaimana pula itu juga sebagai satu elemen penting yang perlu kita bincang juga. Okey, ni pemerhatian saya lah. Ada kawasan, ada pusat penempatan, dia memang asingkan lelaki perempuan. Maksudnya blok ni untuk lelaki saja, blok ni untuk perempuan, tapi ada kawasan dia bercampur. Yang tu bila bercampur ni maksudnya remaja bercampur dan sebagainya. Ini yang kita kata aspek keagamaan itu yang pertama. Yang kedua dari segi aspek solat ni, pemerhatian saya memang kita NGO kita turun, kita yang memberikan menyerulah untuk solat sebagainya kan. Setengah tempat lah, tak semua tempat berlaku begitu. Tapi kita lihat setengah tempat tu memang ada inisiatif-inisiatif untuk solat berjemaah, untuk kita kata menyeru untuk solat berwuduk. Dia tengok kawasan lah, saya ingat dia belum ada lagi standard. Di pusat-pusat penempatan ni okey, ada yang jaga time solat-solat. Dia belum ada lagi di kita ni belum ada lagi. Sebagai terakhir sebelum kita selesaikan bicara kita. Okey, terima kasih Saudara Fahmi. Di peringkat saya, di peringkat PKPM, kita bersama-sama skuad prihatin ABIM dan juga Aktifas Center. Di peringkat sekarang ni kita menyeru untuk satu bantuan sukarelawan lah, untuk sama-sama kita turun banjir, untuk pasca banjir ni. Yang kedua, rayuan kepada bantuan seperti pakaian sekolah, seperti keperluan harian, water jet, dan proses ataupun keperluan-keperluan untuk membersihkan kawasan. At least saya fikir kalau dia tak dapat untuk menyumbang semua peralatan dalam rumah, tapi kita boleh membantu untuk membersihkan rumah masa banjir ini pun sudah, saya fikir sudah mencukupi. Jadi untuk kita hilangkan selut dan sebagainya diperlukan satu proses yang agak panjang lah. Jadi sama-sama saya menyuruh juga kepada mahasiswa dan anak muda untuk
cari ruang dan peluang untuk sama-sama kita bantu mangsa banjir pada kali ini, yang pada saya perlu lebih ramai lagi untuk kita membersihkan Kelantan sebagai contohnya. Negeri yang saya fikir majoriti daerahnya dikena banjir. Jadi itu pesan saya yang akhir lah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Anwar. Itu pesannya, kalau bukan sekarang, bila lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Ini antara mesej yang cukup jelas kepada anda semua, terutamanya belia di sana, untuk turut membantu bersama-sama dengan sukarelawan dalam usaha untuk kita meringankan beban mangsa banjir yang ditimpa musibah ketika ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.